السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي وحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita rafa'kan kesyukuran, kita sambung pengajian kita pada malam ni. Kitab Musalli, muka surat 3 lagi. Kita masih awal lah, kira awal lagi. Kalau Jawi lah muka surat 3. Rumi 6. Rumi 6. Kita masih lagi mukaddimah lah, kita kata. Masih lagi membincangkan tentang awal-awal kitab Muniyatul Musalli. Kitab yang sangat berkat, kitab yang masyhur, kitab yang daripada dahulu, berapa ratus tahun dulu sampai sekarang, dibaca di surau-surau masjid. Tak pernah berhenti, bersambung-sambung. Antara petanda kitab tu berkat. Berapa? Mari kita tengok kejap. Ya, kita baru awal lagi. Kita masih lagi di awal. Kita berhenti dekat muka surat 6. Tak, kalau saya punya 6 itu apa? 16. Oh, tambah 10. Maka di istisna tu kan. Maka di istisna. Kalau yang hijau ni 6. Kalau yang biru 60. 60 pula 16. Kalau yang jawi 3. Muka surat 3 bawah tu. Bawah 4, 5 daripada bawah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kata pengarang, maka di istisna. Istisna tu kecuali. Maka dikecualikan. Yakni dikeluar akan mereka itu. Dikeluar pun maksud dikecualikan. Maksudnya dikeluar. Dikecualikan. Dikeluar. Boleh kita faham tidak termasuk. Dah keluar tu tak masuk lah kan. Itu maksud di istisna. Dikecualikan atau yakni dikeluar, tidak dimasukkan akan mereka itu orang semayang daripada bagai manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut dan keluh kesah tak kala mengenakan mereka itu kejahatan. Bila ditimpa, mengena tu ditimpa mereka kejahatan. Sebenarnya ni dari sambungan daripada surah apa? Sambungan daripada surah Ma'arij yang sebelum tu. Surah Ma'arij. Yang mana kalau kita tengok illal musallin. Kita sedang membincangkan tentang semayang. Orang semayang berjaya. Lepas tu orang yang memelihara semayang. Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian kita bincang juga yang lepas, walladhina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Surah Al-Mu'minun ayat 9 tu. Kemudian kita bincang juga surah Al-Ma'arij ayat 22-23. Illal musallin alladhina hum 'ala salatihim daimun. Melainkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu berkekalan memelihara, dengan maksud istiqamah dia sembahyang. Sebenarnya kemudian baru kita bincang yang malam ni, maka di istisna. Sebenarnya ini adalah ayat Quran ni. Ini adalah terjemahan daripada ayat Quran. Tengok dia nak sebut dekat sini, tidak dikategorikan orang-orang yang benar-benar menjaga dan mendirikan sembahyang
Orang yang bila ada masalah, kena masalah kat dia, diturunkan bala ujian bagi dia, maka dia keluh kesah. Ini bukan orang semayang sebenar. Bukan maksud semayang dia tak sah. Sembahyang dia tak sempurna dengan maksud mungkin luar je nampak macam semayang, dalam tak semayang. Mungkin semayang dia Allah tak terima. Macam-macam kemungkinan. Tapi luar tu semayang, dalam tu. Sebab tu kalau kita tengok illal musallin surah Al-Ma'arij ayat 20-23, sebenarnya dia ada ayat 19. Ayat 19 surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dicipta dengan bersifat keluh kesah lagi kikir. Kikir ni kedekut. Betul? Ayat 20, idza massahul syarru jazu'a. Bila ditimpa kesusahan dia keluh kesah. Lepas tu itu ayat ke-20. Sebab illal musallin ayat ke-22 23. Jadi kita nak faham ayat illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kita kena faham daripada ayat 19 lagi, iaitu innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dicipta memang bersifat keluh kesah lagi kikir. Memang keluh kesah dan kikir. Itu manusia dicipta dengan sifat dia begitu. Keluh kesah dan kikir, kedekut. Ayat ke-20. Tak ada dalam kitab kita. Ayat kita terus ayat ke-22. Idza massahul syarru jazu'a. Bila dia timpa kesusahan dia akan keluh kesah. Kita baca ayat tu dan apabila mengena mereka akan kebajikan. Maksudnya dapat kebaikan, dapat rezeki, dapat yang baik-baik. Ditegah kebajikannya daripada mengerjakan kebaikan. Kebaikan yang dia dapat tadi pun tak dapat, dengan kebaikan yang dia dapat tak dapat pula dia buat kebaikan. Ini sebenarnya ayat 21. Wa idza massahul khairu manu'a. Ini adalah terjemahan. Pengarang kita tulis sebenarnya adalah terjemahan daripada surah Al-Ma'arij. Wa idza massahul khairu manu'a. Bila dia mendapat kebaikan, dia kikir, kedekut. Dengan maksud kebaikan yang dia dapat tak dapat bantu dia untuk buat baik lagi. Hanya berhenti kat dia saja. Perangai ini bukan perangai orang semayang. Walaupun dia semayang, sembahyang dia ada problem. Sembahyang dia zahir, pekahnya mungkin sah. Tengok semua cukup. Tapi dalam, ada kurang dalam. Sebab kalau orang yang sembahyang, dia kena cukup syarat ni. Bila terima ujian kat dia, dia tidak keluh kesah. Dia tidak keluh kesah. Dia faham qada dan qadar Allah. Kita tengok bawah ni. Maka seperti bahawasa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bahawasanya orang yang sembahyang atas sebenarnya, orang yang betul-betul sembahyang, sebenar-benar sembahyang luar dan dalam, tiada mereka itu daripada keluh kesah dan terkejut apabila menyentuh mereka itu kejahatan. Bila mereka ditimpa kejahatan, dia tidak keluh kesah dan terkejut. Dia tak menggelupur. Okey? Dan tiada memegang kebajikan, dapat kebaikan, rezeki yang dia dapat, okey? Tiada memegang kebaikan. Apa yang dia dapat kebaikan, dia tak pegang untuk dia, dia tak berhenti untuk dia. Baginya apabila datang kebajikan baginya, tetapi ia menafkahkan atas keredaan Allah. Dapat kebaikan dekat dia, dia tak berhenti kat dia. Dia mesti akan sebar kat lain juga. Tak kisahlah apa, dia pandai. Dia tak berhenti kat dia. Mana boleh cerita kat orang, mana boleh. Dia je pandai seorang. Tak sampaikan kepandaian dia tu, dia tak sampai, tak ajar orang. Orang dia semayang dia ada problem. Tengok cek semua sah. Maknanya dalam problem. Dalam. Mungkin ikhlas dia problem. Dia sendirilah boleh cek. Orang lain mana boleh cek benda dalam. Kita mana boleh, kita tengok luar dia semayang, kita kena kata dia orang semayang dan sah semayang dia. Mana boleh kita kata semayang tantah belagak. Mana boleh. Kita tak boleh kata gitu. Ya ke? Sebelum ni tak pernah nampak pun muka. Time ada musyarat agung nampak pula. Nak jawatan apa? Tak boleh cakap gitu. Tak boleh. Sebab benda tu benda dalam. Mana boleh kita tengok benda dalam? Tak boleh tembuh kita. Kita tengok luar. Dia datang semayang kan? Dia datang semayang. Bagus. Setakat tu je. Dalam tak boleh tengok. Tapi orang yang sembahyang, kadang-kadang di luar aja, memang dalam ada udang di sebalik batu. Tapi kita tak tahu, dia je tahu dengan Allah. Kita tak tahu. Jadi kita tak boleh kata kat dia. Orang macam ni, bila jadi apa-apa, dia keluh kesah, dia serabut lah dia. Dia nampak macam orang tak sembahyang. Diuji sikit dah. Lupa Allah dah. Orang sembahyang tak gitu. Dan ada juga orang sembahyang luar dan dalam. Orang macam ni, ini yang disebut.
Apabila dapat kebajikan, apa-apa dapat rezeki, rezekinya tak berhenti dekat dia je. Dia berhenti kat dia dengan adik bini dia je. Tak, mesti akan keluar. Mesti akan membantu yang lain pula. Daripada kebaikan yang dia dapat, orang lain pun dapat juga. Kecerdikan dia, orang lain dapat juga. Kepandaian dia, orang lain dapat juga. Dia tak berhenti dekat dia. Dan sebab tu, lepas tu illal musallin, melainkan orang yang mengerjakan sembahyang, allazina hum ala salatihim daimun, mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya. Jadi kita dapat faham kat sini, sembahyang itu dapat mengubah peribadi, mengubah perangai semula jadi. Sebab Allah cipta kita memang gitu. Allah cipta kita memang keluh kesah manusia ni. Dengan sembahyang kita boleh ubah tabiat kita yang tak elok tu. Kita boleh ubah dengan sembahyang. Sembahyang tu boleh ubah. Sebab ada tabiat yang tak elok, ada tabiat yang elok. Itu manusia. Itu manusia. Jadi manusia ni Allah cipta ada sifat, dia akan pentingkan diri dia sendiri daripada orang lain. Itu sifat manusia. Mestilah. Kenapa pula aku nak pentingkan orang lain? Dia sifat kedekut semua ada kat manusia. Tapi dengan sembahyang, dengan agama, kita kata yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak apa. Sifat kita yang Allah dah bagi. Allah memang dah sediakan kat kita sifat-sifat perangai-perangai. Jadi dengan sembahyang, dia automatik dapat mengubah peribadi, dapat mengubah perangai semula jadi. Bila cukup syarat sembahyang tadi. Jadi kita kena muhasabah diri masing-masing kan? Kalau dengan ditimpa ujian, kita keluh kesah, cek balik solat. Cek solat aja. Solat luar dulu. Luar rupanya rukun salah. Memang tak sah awal-awal. Patut pun jadi gini. Ataupun sah, rukun semua sah. Tengok syarat. Wuduk, mandi wajib, tengok tu pula. Cek balik sebab kenapa bila ditimpa ujian aku jadi macam serabut. Tak apa, ni takdir Allah. Takdir pun tak boleh lah, tapi dia jadi macam serabut. Kenapa ni? Cek balik. Rukun sembahyang. Sujud betul ke tak? Fatihah betul ke tak? Cek balik. Betul lah semua. Kalau tak betul, kena betulkan segera. Sebab itulah problem dia. Cek luar dah betul. Cek pula syarat dia. Bersihkan najis, reti tak? Tentang dekat rumah kita penuh dengan najis. Mana tahu? Anak kencing dekat lantai, mop. Tak lalukan air. Mop eloknya kencing besar ni, kita mop jadi satu rumah penuh najis. Walaupun tak nampak najis. Rupanya tu namanya najis hukmi. Najis juga kalau kita pijak dengan basah lekat kat kaki kita. Aku pergi surau, pergi masjid, tak basuh kaki dah lepas pada tu. Patut pun. Jumpa kena cari. Ataupun mungkin wuduk salah. Orang perempuan, kalau bab orang perempuan, ambil wuduk tak basuh sini. Cebel ni dia selak kat belakang. Tak sah. Pesan kat rumah, pesan kat anak perempuan. Nak ambil wuduk tu, jangan selak benda ni. Diorangnya panjang, kitanya pendek. Sebab kita selalu slap dia panggil, slap. Selalu gunting kat sini kan, bukan mesin kan. Kan. Sebab tu kita tak ada masalah. Bila kita ambil wuduk, kena terus, tak ada masalah. Orang perempuan kan simpan rambut. Bila simpan ini, agak-agak kalau 10 tahun panjang tak? Memang dia susah nak panjang ni. Kita simpan pun payah nak panjang. Yang orang tak ada jambang, yang ada jambang tu kacau je. Yang tak ada jambang macam saya tak ada jambang, memang jenis keturunan tak ada jambang ni. Payah nak panjang ni. 10 tahun rasanya jengkal lah kot. 10 tahun. Kalau geng-geng jambang ni bukan 10 tahun, 10 hari dah panjang. Ni geng-geng macam ni kan. Orang perempuan mana ada. Jadi dia 10 tahun lah kot. Mungkin panjang sejengkal. Mungkin 10 tahun. Sebab dia tak cepat, dia tumbuh payah ni. Bila dah panjang, sebab dia bukan jenis kerat rambut, orang perempuan, dia akan selak ke belakang ni masa nak ambil wuduk yang panjang tu. Sedangkan itu adalah muka, wajib basuh. Pesan yang tu kat orang rumah. Jadi kat anak perempuan, kalau susah-susah potong aje lah, bukan orang tengok pun kan pakai tudung. Potong aja kat sini, settle masalah. Macam orang lelaki potong kat sini. Yang lain tak apalah, simpan, potong. Mungkin sebab tu ke yang aku jadi keluh kesah bila semayang ni. Rupanya semayang tak sempurna. Bukan semayang tu, syarat dia, iaitu wuduk. Mungkin juga mandi wajib. Problem. Rupanya selama ni agak-agak mandi wajib, rupanya mandi wajib tak sah. Adalah problem kat mana-mana. Mungkin juga bab najis. Mungkin juga macam-macam. Bab pakaian. Rupanya pakaian tu yang kita duk pakai tu tak cukup syarat. Dalam semayang menyebabkan batal semayang. Boleh jadi. Kenapa kita perlu cek semua ni? Kerana bila ditimpa kesusahan, ujian, kita jadi macam orang tak semayang. Macam orang tak semayang je. Orang semayang dia relax. Dia maintain, relax, sabar je. Tapi orang tak semayang, dia akan kelang kabut. Habislah, mati lah kalau macam ni. Teruk lah, habis nak buat apa, nak cari duit kat mana. Kalau kata bak duit, habis lah. Tak habis nak buat. Dia jadi macam
Macam orang tak semayang macam kita. Tiba-tiba dia semayang, jadi juga gitu. Cek balik. Cek balik, mungkin ada kat situ. Satu lagi. Yang tadi tu dia panggil mungkar. Satu lagi ni fahsyak, kita tengok. Dan lagi pula, kerana kalau jadi juga, lepas semayang, dah semayang, tapi jadi pelik juga, macam orang tak semayang. Dari segi keluh kesah. Dan lagi pula, kerana bahawasanya sembahyang yang sebenarnya itu menegah daripada fahsyak dan mungkar. Menegah. Dengan semayang, automatik kalau buat jahat. Sebab tu tok guru kita selalu pesan, nak main gitar, nak main motor, nak main apa pun semayang jangan tinggal. Ada pesan gitu. Sepatutnya mana boleh benda jahat janganlah suruh buat. Tapi kalau kata jangan buat benda-benda mungkar, dia buat juga. Akhir sekali macam mana nak selesai masalah ni? Dia kata nak buat benda jahat apa sekalipun, semayang jangan tinggal. Tu cara dia. Sebab kalau kata nasihat dia tak dengar pun. Akhir sekali nak buat apa-apa jahat apa-apa pun, nak pakai seluar koyak, nak rock ke, nak apa ke, semayang jangan tinggal. Itu mula-mula. Dengan semayang ni, dan semayang tu betul, cukup syarat rukun semua betul, maka lama-lama dia dapat menegah daripada fahsyak dan mungkar. Mungkar tu dia akan sikit-sikit malas. Jadi malas nak buat, jadi malas dah, jadi nak, kalau orang main judi, malas nak main judi dah, rasa macam rugi je aku rasa. Jadi gitu. Dengan semayang tadi, sikit-sikit. Kalau jenis minum ketum ke apa ke, macam tak apa-apa nak minum dah, rasa gitu. Minum yang mabuk ni lah, bukan minum yang kesihatan tu kan. Dia akan tu, jenis main perempuan dah malas, tengok perempuan pun dah tak selera dah ikut. Dengan sembahyang ni, slow, perlahan-lahan. Sebab dalam bab itu, ulama mengatakan menegah daripada fahsyak. Fahsyak ni adalah dosa berkaitan dengan syahwat. Mungkar ni selain syahwat. Macam minum arak ke, judi ke, apa-apalah kemungkaran tu semua dia panggil mungkar. Tapi yang berkaitan dengan nafsu dia panggil syahwat ataupun fahsyak. Fahsyak. Jadi pelik, semayang juga tapi mata keranjang, tentulah. Semayang juga tapi tanya orang tak ada, dia buka benda pelik-pelik dalam ni. Dia seorang tahu. Semayang. Kenapa sembahyang dia tak dapat cegah? Laju je. Scroll laju. Tiba-tiba, ini power ni. Berhenti. Tengok orang tak ada, tekan. Cerita orang tak semayang, biasa tu. Orang semayang. Kenapa tu? Maknanya, sembahyang dia tidak mencegah daripada fahsyak. Tak cegah. Tu fahsyak. Selain daripada tu mungkar. Kenapa tak cegah? Kenapa tidak mencegah? Kerana sembahyang ada problem. Maka jangan hanya tengok luar rukun, jangan tengok semata-mata rukun, tengok juga rukun. Kalau rasa rukun dah okey semua, jangan lupa tengok juga syarat. Syarat tu maksud yang kalau tak buat perkara tu tak sah sembahyang. Tu dia panggil syarat. Rukun tu yang gerak yang duk baca-baca tu lah. Allahu Akbar, salam, Fatihah kan. Rukun qauli, rukun fi'li, rukuk, sujud. Itu rukun ni panggil. Syarat-syarat ni. Cek kiblat. Kiblat tu syarat lah. Cek najis. Masa semayang tu ada najis tak kat badan, ataupun reti tak basuh najis. Baju ni basuh macam mana? Entah basuh penuh dengan najis ke macam mana? Tu cek balik dari segi wuduk sebagainya, cek balik. Sebab kalau semayang tu betul, sebab dia kata kat sini seperti firman Allah. Ni surah Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis salah, dan dirikan olehmu semayang. Innas salah, sesungguhnya salat, tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya bahawasanya sembahyang itu menegah daripada kejahatan dan pekerjaan yang mungkar. Quran kata, bila sebut Quran kata, Allah katalah, kalamullah, sembahyang akan mencegah daripada keji dan mungkar. Okay? Quran ni kata ni. Okay. Quran mencegah daripada sembahyang mencegah daripada keji dan mungkar. Dia sembahyang tapi tak cegah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Quran salah. Kemungkinan kedua, dia tak sembahyang. Salah satu je. Mana ada kemungkinan dah. Sebab Quran kata sembahyang akan mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Tiba-tiba dia sembahyang, tak mencegah, masih lagi buat mungkar, masih lagi keji, buat perkara keji. Ada dua kemungkinan. Quran salah, dia yang tak sembahyang. Takkan nak kata Quran salah, dia tinggal dia tak sembahyang. Soalannya, dia sembahyang tu. Kalau dia memang tak sembahyang betul, settle masalah. Itulah puncanya. Dia sembahyang. Maknanya sembahyang ada problem. Senang je. Sebab Quran dia tak boleh kata salah. Mana boleh? Quran betul. Dan Quran kata dapat mencegah. Tiba-tiba tak cegah.
tidak mencegah perkara keji dan mungkar, maka solat tu problem luar ataupun dalam. Mungkin juga luar dalam selesai, tapi dari segi keikhlasan pula, lillahi ta'ala ke, nak tunjukkan orang ke, nak apa ke apa, cek balik ke situ. Mungkin boleh jadi dari segi syarat wuduk, mandi wajib, istinja sama betul, rukun semua cantik, tapi rupanya kat dalam ada benda tak boleh juga, Allah tak terima juga. Dengan begitu masih lagi sembahyang dia tak dapat cegah, tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi senang je kita nak tengok sembahyang kita Allah terima ke tak, sembahyang kita okey ataupun tidak, sembahyang kita sempurna atau tidak. Senang aja tengok masih lagi melakukan keji dan mungkar tak. Banyak buat keji dan mungkar, banyak rosak sembahyang kita. Sikit-sikit ada sembahyang kita, ada sikit-sikit problem, sikit-sikit. Tengok pada kita je tahu, orang lain tak tahu ni. Kita sahaja yang tahu macam mana kita. Tujuan kita belajar untuk kita perobat diri kita, bukan perobat diri orang. Kalau perobat orang tu tengok orang, nampak muka macam ni, muka tak ikhlas. Oh, tak ada. Semua kita belajar untuk kita, bukan untuk orang. Sebab kita yang kena jawab sendiri, bukan orang jawab. Maka orang yang mendirikan bagi sembahyang, siapa yang sembahyang sungguh-sungguh seperti yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Macam mana Allah dan Rasul suruh, dia buat sembahyang tu sempurna semua. Sempurna dari segi rukun, sempurna dari segi syarat, sempurna dalam keikhlasan dan sebagainya, sempurna. Menegahkan dia sembahyang daripada mengerjakan yang demikian itu, daripada segala pekerjaan yang jahat-jahat. Itulah seumpama gitulah. Dengan sembahyang betul-betul, memang yang jahat-jahat ada dua perkara. Yang pertama, jahat dia tak buat. Maknanya jahat, perkara jahat yang memang boleh buat depan-depan mata. Kalau nak buat boleh, tapi dia kata aku tak nak buat sebab sembahyang tadi tu. Yang kedua, jahat nak datang, tak jadi datang, Allah elakkan. Sepatutnya perkara jahat tu nak datang, perkara maksiat tu nak datang dekat dia. Kemudian kalau dia terpengaruh, dia akan buat. Kalau tidak, dia akan tolak. Tapi Allah awal-awal lagi simpankan. Jadi ada dua. Dengan orang sembahyang dia dapat dua kelebihan. Kelebihan pertama, bila datang apa-apa maksiat, kejahatan dekat depan mata dia, dia tak terpengaruh, dia tak buat. Yang kedua, kejahatan tu nak datang, balik. Ada orang nak ajak buat benda-benda jahat ke apa ke, dia tergerak, nak balik Dia duduk borak dengan ramai ni. Betul ada seorang lagi kawan ni, dia memang kerja ajak buat benda-benda mengarut saja. Jadi bila gitu, dia tiba rasa nak balik, start kereta pergi je dia sampai. Tu. Itu antaranya. Jadi sentiasa kita akan terelak daripada perkara-perkara keji dan mungkar. Sebab Allah dah elakkan awal-awal. Ataupun dengan sembahyang tadi, datang depan mata, nak buat boleh sangat, tak buat juga. Dua perkara. Kalau contoh, biasa tok-tok guru dia bagi contoh gini. Contoh sembahyang yang mana sembahyang yang cukup syarat, dengan maksud sembahyang yang ada roh, sembahyang yang dapat mencegah perkara keji dan mungkar, dengan sembahyang tapi tak dapat cegah. Dia bagi perumpamaan macam ni. Dia umpama patung kucing. Patung kucing kan ada kat kedai-kedai kan, kedai orang kapi biasa ada patung kucing tangan duk gerak. Itu ong. Dia pasang bateri. Kucing tu, kalau tikus lalu, dia boleh terkekam tak? Tak boleh, sebab dia pun pakai bateri. Habis bateri dia senyap, genggak kaki. Dia bukan umpama, memang patung tu patung sahaja, tak ada roh. Maka dengan dia patung saja tak ada roh, maka dia tak dapat mencegah tikus. Tak dapat mencegah tikus. Tikus boleh lepak kat situ, berak lagi, dia tak boleh buat apa, sebab dia tak ada roh, sebab dia patung. Berbeza dengan kucing betul. Kucing betul, bukan kucing patung tadi, kucing betul. Kucing betul tadi ni, dia bukan sahaja dapat ada tikus, dia boleh tangkap. Bukan sahaja itu, malah bau dia pun tikus tak suka. Tikus nak masuk je rumah tu, bau kucing, dia patah balik. Sebab kucing kan ada bau dia. Dia patah balik, tak masuk dah. Itulah perumpamaan sembahyang yang ada roh, sembahyang yang cukup syarat dengan sembahyang yang tak cukup syarat tadi. Sembahyang yang tak cukup syarat seumpama kucing, nampak sembahyang. Seumpama ada kucing, tapi tak ada roh. Maka datang perkara keji dan mungkar, tak boleh buat apa. Datang tikus, tak boleh buat apa. Tapi kalau sembahyang yang ada roh, sembahyang yang sempurna, seumpama kucing hidup betul.
Bukan sahaja datang tikus dia terkekam. Tu bagus dah tu. Dapat mencegah lah tu. Perkara-perkara yang tikus ni akan rosakkan, dia dapat cegah. Bukan sahaja dapat cegah gitu, malah kejahatan nak datang pun tak jadi sebab bau dia. Itu perumpamaan sembahyang. Sepatutnya kita sembahyang kita akan dapat dua perkara tu, iaitu kalau kita perhati seumur hidup kita ni, ketika kita sembahyang ni, banyak ya Allah elakkan kejahatan tu. Maksudnya sepatutnya betul nak datang, tapi Allah elakkan. Banyak kita terselamat. Ataupun memang dah datang kejahatan depan mata, kita tak terpengaruh. Letaklah kalau rasuah duit tebal mana pun, kita tak terpengaruh. Sebab apa? Sembahyang tadi. Kita sebab sembahyang tadi. Jadi orang yang mendirikan sembahyang, dia akan sembahyang, dia akan mencegah daripada perkara keji dan mungkar jika sembahyang dia tu ada roh. Tapi sembahyang macam mana? Sembahyang macam ni. Dan sabda Nabi, sembahyang macam ni. Apa dia sabda Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah macam mana kau lihat aku sembahyang. Sembahyang yang macam ni yang dapat cegah. Sembahyang ikut dan tak dapat cegah. Jadi Nabi suruh, dia kata, engkau sembahyang macam mana kau tengok aku sembahyang. Sallu, solatlah kamu kama seperti mana ra'aitumuni, engkau tengok aku usalli, sembahyang. Sembahyang macam mana kau lihat, kau tengok aku sembahyang. Lepas tu ulama perincikan. Boleh ke kita nak beramal hadis ni? Ni hadis ni. Kita para sahabat boleh lah sebab dia tengok Nabi. Kita boleh beramal ke dengan hadis ni? Macam mana kita nak beramal dengan hadis ni sedangkan kita tak boleh tengok Nabi? Macam mana kita nak beramal? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam mana kau tengok aku semayang. Kita tak boleh beramal dengan hadis ni, tak boleh. Maka ulama pun buat kajian. Adakah para sahabat boleh beramal? Sekali kata, sekali lalu boleh tak? Boleh lah, sebab dia boleh tengok. Semayang macam mana kau lihat aku semayang. Boleh sebenarnya sahabat pun tak boleh ikut. Tak boleh beramal dengan hadis ni sepenuhnya. Sebab kalau kita fikir, Nabi kata engkau semayang macam mana kau tengok aku semayang. Tanya, anak kita kecil lagi, katalah umur 7-8 tahun, semayang tak kerti lagi lah, senang kita. Mungkin 6 tahun kot, ataupun 7 tahun, tak kerti semayang. Kita kata pergi je semayang, ikut je imam. Semayang kat belakang, jangan buat bising-bising, ikut je imam. Semayang dah sah. Sama Nabi suruh kita semayang, tengok ada. Kita suruh anak kita semayang, ikut pak imam atau ikut ramai-ramai. Sah semayang ni? Tak. Sebab apa? Ada yang tak boleh dah tengok, ada yang tak boleh tengok. Apa dia? Niat mana boleh tengok? Nak tiru imam je ni. Allahu Akbar boleh dengar, tapi tak boleh tengok. Nabi kata tengok bukan dengar. Okey, itu Allahu Akbar. Tak apalah, Allahu Akbar boleh tiru lah. Nabi kata tengok pun dengan maksud dengar sekali lah. Habis Fatihah. Kalau solat tu solat Zuhur Asar. Lepas tu solat Isyak rakaat 3-4, mana dengar? Kan baca senyap, kan baca slow, sir. Jadi maksud Nabi bukan tengok saja. Bukan. Sebab tu kita kadang-kadang kita salah faham. Kita baca hadis, kita terjemah ikut ni je, ikut secara begitu. Tidak. Sebab kalau Nabi kata semayang macam kau tengok aku semayang, maknanya tak perlulah baca tahiyat. Sebab tahiyat tak boleh tengok. Dan tak boleh dengar pun. Sebab tahiyat mana boleh dengar. Tapi kenapa wajib baca tahiyat akhir? Kalau tidak, tak sah. Kenapa wajib baca Fatihah? Tak apalah, Fatihah boleh dengar. 2 rakaat pertama, 2 rakaat yang terakhir tak dengar. Kenapa wajib baca juga? Patut tak payah baca. Nabi kata semayang macam kau tengok aku semayang. Maknanya ada maksud ra'aitumu ni, ada maksud lain. Bukan maksud tengok. Nabi cakap tengok, tapi bukan maksud tengok. Maksudnya apa? Tahu bahasa Arab dia panggil alim tumu ni. Jadi maksud sembahyang, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang macam kau lihat aku sembahyang, dengan maksud sembahyang macam mana kau tahu aku sembahyang. Tahu bukan tengok. Sebab kalau dari segi perkataan kena tahu. Yang Nabi baca senyap-senyap tu kena tahu. Bukan mana boleh tengok. Nampaknya Nabi sebut lain, maksud lain. Kan? Cakap lain tapi maksud tu lain. Siapa yang tahu maksud ni? Siapa yang tahu maksud ni? Ulama lah yang kaji. Kalau saya tak beritahu, semua orang tak tahu. Inilah maksud Ustaz
apa tok guru ke kanan, apa macam mana? Nabi ke kanan, tok guru ke kiri, saya ikut kiri. Itulah maksud dia. Kalau kita ikut Nabi, kita tak baca Fatihah rakaat 3 4 sebab tak boleh tengok dan tak boleh dengar. Kenapa kita ikut? Kita ikut ulama. Tok guru tu ulama lah. Kita ikut ulama. Ulama kata kena baca rakaat 3 4. Nabi tak baca lah. Mana tahu Nabi tak baca? Tak dengar pun. Engkau tak dengar, aku tahu. Sahabat bagi tahu, dia dengar dekat-dekat. Contohnya ada banyak hadis-hadis yang lain. Tu maksud dia. Bukannya kita nak berselisih dengan Nabi, bukan. Kita tengok Nabi gitu. Kita faham gitu. Rupanya faham kita salah. Nabi suruh yang lain. Contohnya hadis ni memang masyhur. Nabi suruh semayang macam yang kau lihat aku semayang. Yang pertama, kita tak boleh tengok Nabi. Satu masalah. Kita sekarang. Yang kedua, kalau yang boleh tengok Nabi pun, bacaan dia tak boleh tengok. Okeylah, boleh dengar bacaan. Yang boleh dengar bacaan pun yang kuat aja, yang slow. Jadi akhir sekali ulama yang bagi tahu. Maknanya sekarang kita ikut siapa? Kalau tengok sekali dulu, kita tak ikut Nabi dah, kita ikut ulama. Tapi hakikatnya ikut Nabi juga. Sebab ulama dia tahu Nabi yang macam mana yang sebenar. Pak, itu maksud dia. Tapi orang salah faham. jadi pelik Itu maksud dia. Jadi kalau kita betul-betul sallu kama raaitumuni usalli, semayanglah macam yang kau lihat aku semayang, betul-betul nak beramal, tak boleh sebab kita tak pernah tengok Nabi semayang. Sekarang ni tak boleh. Jadi tak payah semayang sebab Nabi suruh semayang macam yang kau tengok. Kita tak boleh tengok, Nabi dah wafat, maka kita tak payah semayang. Boleh ke tu? Mana boleh? Nampak? Tapi maksud sebenar je, alim tumuni. Dah tukar cakap Nabi pula. Nabi kata tengok, engkau cakap tahu. Nabi cakap semayang macam yang kau tahu aku semayang. Tak, Nabi cakap semayang macam mana kau tengok aku semayang. Itu dalam hadis. Ada dalam hadis. Kau reka tukar Nabi kata tengok, kau cakap tahu. Tahu tu ulama yang bagi tahu. Maksud Nabi tengok adalah tahu. Sebab ulama lebih faham Nabi lagi daripada kita. Tu maksud dia. Tu je. Kadang-kadang kita tengok benda tu betul. Dah betul dah. Rupanya maksud je lain. Alah, yang saya pernah bagi contoh dulu lah. Kita ni minta dia, kita suruh dia buat satu benda. Kita suruh dia photostat. Kita kata gini. Kita kata ni, ambil kertas ni, buat 10 kopi. Kita punya pekerja pejabat tu. Kita bos-bos sikit lah, pegawai. Buat 10 kopi Ambil ni 10 kopi. Kita kata gitu. Dia pun salah faham. Dia ambil, lepas tu dia buat 10 cawan kopi. Minum kopi. Kita suruh buat photostat kan? Tak apalah, biasalah, tu salah faham. Saya nak bagi tahu bukan yang itu. Lepas tu kita tengok, loh, siapa nak minum kopi banyak-banyak? Tuan yang suruh buat 10 kopi. Aku suruh buat 10 photostat, 10 lay. Tak apalah, biasalah salah faham kan? Lepas tu kita kata gini. Apa benda lah kau ni cerdik sangat? Kita kata kat dia, apa benda lah, cerdik sangat lah kau ni. Maksud kita apa? Cerdik ke tak? Maksud kita bodoh kan? Tak reti bahasa kan kau ni. Kita kata cerdik, maksud kita bodoh. Sama je. Nabi sebut lain, maksud dia lain. Siapa yang faham ni? Orang yang, para ulama yang kenal Nabi sungguh-sungguh, baru dia faham. Kita tak kenal, kita mana faham? Tu maksud antara tu maksudnya. Jadi walaupun Nabi kata sembahyang macam mana kau lihat aku sembahyang, tapi kita tak boleh. Maka kita pun kaji. Mari kita tengok Maka hendaklah kita mengikut akan yang dikerjakan Nabi atas jalan yang kita ambil daripada ulama umat ini. Nampak ini Inilah maksudnya. Yang kecoh-kecoh itu. Hendaklah kita ikut apa yang Nabi buat, tapi dengan cara kita ambil daripada ulama umat ini. Kita ambil daripada ulama, bukan ambil daripada Nabi. Sebab kita tak boleh ambil daripada Nabi. Sebab Nabi dah wafat. Habis kalau macam tu, ambil daripada Quran hadis. Boleh? Tak boleh juga. Ada ilmu ke kita nak ambil? Main belasah gitu je. Ambil, baca, faham. Tak boleh juga. Sebab kadang-kadang Quran kata lain, kita kata lain. Quran kata lain, kita faham lain. Hadis kata lain, kita faham lain. Sebab banyak perbahasan tentang hadis. Hadis ada hadis yang mansukh, ada juga. Ayat Quran pun ada nasakh dan mansukh. Kalau Quran kata haram makan daging babi, apa hurriman alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, diharamkan kamu makan darah. Dan antaranya daging bagi, walahmal khinzir, daging babi. Kalau kita baca Quran kata-kata daging babi, habis tu kalau makan daging babi tak boleh makan, yang lain boleh, tulang, kulit. Quran kata daging. Macam mana kita nak faham? Kita kena ada ilmu untuk kita memahami, berinteraksi dengan Quran dan hadis kita juga.
La taqrabus salah wa antum sukara. Ayat Quran juga tu. Jangan kamu semayang, jangan kamu hampiri semayang ketika kamu mabuk. Ayat Quran tu. Jangan kamu hampiri semayang ketika kamu mabuk. Kalau kita baca sekali lalu, kita faham, kalau tak semayang bolehlah mabuk. Sebab Quran tak bagi ketika nak semayang tu mabuk. Tu ya Quran tak bagi. Kerana jangan kamu hampiri semayang, jangan kamu semayang ketika kamu mabuk. Quran tu. Rupanya ada ayat satu lagi lain, surah lain, ada satu lagi. Maksudnya haram terus makan. Kau nak semayang ke tak nak semayang ke, arak tu, minum arak tu memang haram. Mabuk tu memang haram. Haram awal-awal lagi. Ayat lain. Kita jumpa ayat jangan kamu semayang ketika kamu mabuk. Ayat satu lagi kita tak jumpa. Rupanya ayat tu turun mula-mula pensyariatan arak ni, pengharaman mabuk arak ni, mula-mula slow-slow. Dia bukan terus haram arak, tidak. Sikit-sikit. Mula-mula nak minum arak boleh, tapi tak boleh semayang. Kalau mabuk tak boleh semayang. Selang beberapa lama turun lagi wahyu yang lain. Ayat Quran turun balik mengatakan haram. Memang tak kisahlah mabuk ke tak mabuk ke, sikit ke banyak ke, nak semayang ke tak nak semayang ke, haram. Tapi ada masa tu. Maka ayat tu tidak dimansuhkan. Ayat tu, hukum tu dimansuhkan. Hukum tu dibatalkan. Hukum apa? Jangan kamu semayang ketika mabuk. Jangan kamu hampiri semayang ketika mabuk. Dimansuhkan hukum. Ayat tak mansuh. Ayat kekal ada sampai sekarang. Semua tu ulama yang bagi tahu kita. Jadi kalau kita ambil direct, kita jumpa tu, boleh minum arak, boleh mabuk lah. Sebab yang tak boleh mabuk ketika semayang aja. Masa tu jangan mabuk. Kalau tak semayang boleh mabuk. Quran ni kata. Ya, memang para sahabat pun gitu dulu. Bila turun lepas pada tu ayat mengharamkan arak sepenuhnya, pakat-pakat pecahkan dia punya tong kan, tuang habis arak-arak. Jadi itu cara kita nak faham. Sebab tu dia kata, walaupun Nabi kata semayang macam kau lihat aku semayang, maka hendaklah kita mengikut akan yang dikerjakan Nabi semayang tadi atas jalan yang kita ambil daripada ulama. Bukan kita faham sendiri, tidak. Yang dahulu, ulama yang dahulu dan yang kemudian, ulama dulu para sahabat tu, tabi'in ataupun yang sekarang, yang kemudian, seperti yang disebut di dalam kutub mereka. Kutub ni jamak plural daripada kitab. Maksud kutub ni kitab-kitab lah. Mereka itu ialah yang dinamakan dan yang dibilangkan daripada orang yang mendirikan semayang dan memeliharakan dia. Oh, maksud Nabi, semayang macam mana kau lihat aku semayang, macam ni kita nak beramal. Hadis ni kita beramal dengan cara kita belajar ulama, kitab ulama. Dengan kita belajar kitab ulama, kita telah beramal dengan hadis tadi, seumpama kita tengok Nabi semayang. Tapi bukan tengok betul, tengok dengan cara mempelajari ilmu yang ulama dahulu buat. Ulama dahulu dah karang, belajar yang itu. Jadi kalau kita fikir balik pun kan, kita sembahyang maghrib, isyak, subuh, kita tengok hadis. Kita tengok Quran. Kita tengok jam tu. Takwim pun bukan kita buat, orang buat. Ulama falak yang buat. Kita tengok handphone yang ada waktu. Bukan kita tengok Quran. Sembahyang kita. Kalau kita tanya, kenapa sembahyang Zuhur pada pukul 1.17? Waktu tu lah, waktu istiwa tu, waktu zawal. Bukan istiwa, waktu zawal tu. Kenapa waktu tu sembahyang Zuhur? Kenapa Zuhur habis ketika, Asar habis ketika gelap tu, ketika maghrib tu kan? Ketika terbenamnya matahari, kenapa Asar habis waktu tu? Tak boleh jawab kita. Kenapa? Kita ikut ulama je. Memanglah lama pun kita ikut ulama. Mana dia kita ambil pada Quran? Kalau kata kenapa betul ke maghrib habis, betul ke asar habis apabila terbenamnya matahari? Iyalah, memanglah. Lepas terbenam matahari masuk maghrib, habislah asar. Ambil kat mana? Tak jumpa kitab. Dengan kita belajar kitab, dengan kita tahu macam tu, kita ikut Nabi. Iaitu Nabi tak semayang ataupun tak pernah lebih semayang asar lebih daripada terbenamnya matahari. Maksudnya waktu asar Nabi semayang. Macam mana kita boleh tahu? Dengan kita melihat para ulama, tulisan para ulama. Bukan kita faham-faham sendiri. Jadi cara untuk kita sebut sini, cara untuk kita mengetahui cara solat Nabi, ada 3 cara besar. Cara yang pertama, kita tengok sendiri Nabi solat. Tak boleh buat dah sekarang. Nak tengok macam mana. Cara yang kedua, kita baca kitab-kitab ulama fiqh, yang mana ulama-ulama ni
dia bersambung sanadnya sehingga ke Nabi SAW, para sahabat dan Nabi. Sahabat yang tengok, sahabat ajar anak-anak dia tabi'in, ajar ke bawah sampai kepada ulama yang karang kitab. Antara kitabnya Musalli lah. Jadi dengan kita belajar kitab Musalli, kita seumpama tengok Nabi sembahyang. Itu cara kedua. Cara pertama tengok sendiri, tak boleh buat apa dah, mana boleh tengok dah. Cara yang kedua, belajar kitab para ulama, menandakan kita tengok Nabi. Cara yang ketiga, kita gali sendiri daripada hadis dan Quran. Kalau boleh adalah cara gali gali. Maksudnya ambil dalam Quran. Puasa Ramadan sama juga. Pertama, tengok sendiri Nabi, cara Nabi puasa. Yang kedua, belajar kitab-kitab fiqh yang kata puasa daripada sini, daripada subuh sampai sini, yang ini tak boleh telan, tu tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ni. Okey, kita dah faham dengan niatnya apa semua, kita dah faham. Maka itu cara yang kedua, kita tengok Nabi sembahyang, kita tengok Nabi puasa. Yang ketiga, kita gali dalam Quran sendiri. Nak gali je ni. Berpuasa bermula daripada subuh sampai maghrib, bukan daripada zuhur. Iya ke daripada subuh? Daripada zuhur kot. Iya daripada subuh, dia kata. Cuba tengok mana ayat Quran. Memang sampai sudah tak jumpa. Jadi memang ada cara untuk kita tahu Nabi buat macam mana. Pertama, tengok sendiri. Yang kedua, belajar kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Yang ketiga, kita cari sendiri Quran hadis. Yang mana je yang tinggal sekarang? Belajar para ulama aja. Mana boleh kita gali sendiri? Tak percaya, cubalah gali sendiri. Nak cari sembahyang tu sendiri dalam Quran dan hadis, tak boleh. Walaupun ada orang, dia ada satu slogan, dia kata kita nak kembali kepada Quran dan hadis. Kembali. Cuma adakah menolak para ulama? Tak tolak lah. Sebab macam mana kita nak gali daripada Quran tanpa ulama? Sedangkan kita cari tak jumpa. Okey, bila bermula kita wajib sembahyang? Bila balik? Katalah umur 13 balik. Bila balik umur 13, wajib sembahyang kan? Cari Quran. Baca Quran pun tak kerti waktu tu. Tiba-tiba nak cari dalam Quran macam mana? Tapi bila dah besar, bila dia dah umur 40, 50, dah pandai belajar macam-macam, dia kata, kita nak sembahyang kena tengok daripada Nabi, kena cari daripada Quran dengan hadis sendiri. Amboi, masa kau umur 13 ikut siapa? Sebab bila umur 13 dah balik, wajib sembahyang dah. Bukan wajib sembahyang umur 50. Bukan, 13 tu dah wajib sembahyang. Ketika orang yang kata kita nak buat apa-apa, kita kena direct ambil daripada hadis, daripada Quran. Aku nak ambil direct pada hadis dan Quran. Umur dia berapa masa dia kata gitu? Umur dia biasa main 40, 50 dah. Baru dia kata gitu. Kita tanya dia balik. Balik umur berapa? Balik umur 13. Bila balik, wajib sembahyang kan? Ambil kat mana sembahyang? Waktu umur 13. Dia cari para ulama juga. Bila dah pandai sikit, tak mau pakai pula. Tak boleh gitu. Sebenarnya macam tu juga puasa, macam tu juga kenapa sembahyang ada wuduk. Kenapa kena ambil wuduk dulu sembahyang? Masa umur 13, dia ikut aja para ulama baca kitab kata, malah bukan kitab, mak ayah dia je kata. Bukan Nabi kata pun, mak ayah dia kata. Cikgu ustaz dia kata, ikut aja, ambil wuduk dan sembahyang. Kalau tak ada wuduk, tak sah sembahyang. Baguslah, memang begitu pun kita belajar. Kita belajar melalui para ulama kitab-kitab dia. Cuma apa yang menjadi kepelikan, bila dah belajar tinggi sikit, dah tinggi masuk universiti lebih sikit, umur 30, 40, dah faham macam-macam dah, bila dia seumpama mengatakan jangan, maksudnya semua mengatakan kalau nak faham apa-apa, ambil Quran hadis. Sedangkan dia sendiri dulu tak ambil Quran hadis masa mula-mula dulu. Kat situ je. Bila pandai je dah lupa dah para ulama. Tak boleh. Para ulama ni tak macam kita. Jadi oleh sebab itulah dan macam-macam kalau kita nak tengok, para sahabat dulu tengok Nabi. Sebab Nabi kata sembahyang, macam mana engkau lihat aku sembahyang. Ada sahabat tengok, Allahu Akbar, letak dekat bawah pusat. Sahabat tengok ni. Ada sahabat tengok letak atas pusat tangan, ketika nak letak tangan tu. Kat situ pun dua orang sahabat tengok dua yang berbeza. Itu yang tengok pun dah ada khilaf, dah ada mazhab dah waktu tu. Sahabat ada letak bawah pusat, ada letak atas pusat. Sekarang kita nak ikut yang mana? Yang nampak pun, yang tengok direct pun, alamak, nak ikut mana satu? Mana-mana pun boleh lah. Sebab Nabi tak dua-dua. Jadi kita yang jauh 1400 tahun, lagilah masalah kalau kita nak tengok betul-betul, tak cari betul-betul dalam hadis. Memang kita tak akan jumpa.
Memang kita tak akan dapat satu kata sepakat yang Nabi letak begini. Tak ada. Tak ada. Benda kecil aja. Nabi sembahyang, dalam hadis ada cerita, banyak kali turun masa nak sujud tu, turun lutut dulu, lepas tu tangan. Turun lutut kena lantai, lepas tu tangan, lepas tu kepala. Sahabat yang lain tengok Nabi tak turun lutut dulu, Nabi turun tangan dulu. Masa turun tu lutut tak kena lantai lagi, tangan dah sampai dah, baru lutut, baru kepala. Sekarang mana yang betul? Dua-dua riwayat sahabat, dua-dua betul. Maka ulama' dia tolong kita, dia buat kajian sikit. Dia mengatakan dia kaji, antara dia kaji, dia kata bila para sahabat yang tengok Nabi turun lutut dulu, masa tu Nabi umur berapa dan sahabat tu umur berapa. Yang sahabat yang mengatakan aku melihat Nabi turun tangan dulu baru lutut, masa tu Nabi umur berapa dan sahabat tu umur berapa. Bila buat kajian-kajian, akhir sekali rupa-rupanya penghujung hayat Nabi, dalam 60-an lah, 63 Nabi wafat kan, 60-an gitu, Nabi turun tangan dulu, baru kaki, baru lutut. Tapi masa muda-muda, lutut dulu baru tangan. Maka ulama, kenapa gitu lah? Rupa-rupanya kalau kita beromo, kita tahu lah. Bila kita turun lutut, grow dengan lututnya masalah, kurang pelincir kat lutut, dah guna banyak lutut ni, sikit-sikit sakit lutut, macam-macam. Kalau letak lutut dulu, dia macam lenguh sikit, sakit sikit. Tapi kalau letak tangan ni dapat support sebelum nak letak lutut tu slow-slow. Jadi Nabi ujung-ujung ayat, sebab tu Nabi ujung-ujung ayat, sebab faktor kesihatan. Tapi hadis dua yang beza. Boleh tak kita kata Nabi turun dengan lutut dulu baru betul, lutut baru tangan, itu yang terbetul? Kalau tangan dulu salah, tak boleh. Mana boleh? Dua-dua riwayat, tak boleh. Takkan mungkin dapat kata sepakat. Sekarang ni tak mungkin dapat kata sepakat ini adalah solat yang betul, tak boleh. Walaupun Nabi kata semayang macam mana kau lihat aku semayang. Kita biasa dengar solat cara Nabi kan. Mari kita belajar solat cara Nabi. Tahu tak, orang dulu tak pernah guna pun istilah tu. Bila? 50 tahun lepas ke belakang. Macam lama sangat 50 tahun. 30 tahun lepas ke belakang. Tak ada. Tahun 90-an tak pernah dengar kot. Tahun 2000 baru dengar. Ataupun akhir 90-an gitu lah, baru dengar apa dia? Sifat solat Nabi, solat cara Nabi, baru dengar. Kitab buku-buku, banner-banner, buat program-program besar-besar, solat cara Nabi. Mari belajar beramai-ramai. Bukan nak kata kita nak masalahkan program tu, tak masalah. Nak ayat-ayat, nak cerita ayat tu saja. Istilah sifat solat Nabi, cara Nabi solat yang sebenar, tak pernah ada dulu. Kalau kita ingat tahun 90-an, 80-an lagi tak pernah dengar. 90-an pun tak ada dengar lah saya rasa. Kalau ada pun 1-2 je. Tahun 2000-an yang itu berlambat-lambat dah dengar. Kenapa boleh ada istilah ni? Istilah ni sebenarnya tak cantik. Tak adalah salah, berdosa, tak adalah, tak cantik. Sebab bila kita kata mari kita belajar, mari ramai solat cara Nabi, lepas tu kita belajarlah satu cara Nabi, habis cara lain salah, bukan cara Nabi. Kan sebut tadi cara turun lutut dulu dengan kaki, lutut dulu atau tangan dulu pun berbeza kat situ. Dua-dua betul Nabi buat. Letak sini betul, letak sini betul, bawah pusat pun betul, tangan letak tepi pun betul. Ni dah tengok orang belajar kitab Ihya Imam Ghazali, sini pun betul, sini pun betul, sini pun betul. Habis macam mana kita nak kata solat cara Nabi? Macam mana? Macam ni. Tak boleh semua betul. Sebab tu istilah tu seolah mendakwa dia seorang betul. Dia tak ngaku gitu. Istilah tu, banner besar tu, buku besar tu, dia tak mendakwa dia je betul. Tapi apa dia? Maksud dia sebalik lah. Cara solat Nabi yang sebenar. Dia tak cakap yang lain tak benar. Tapi macam ada faham lain lah. Macam yang lain tak benar lah, sebab ini yang benar. Aku tak cakap gitu. Cuma tak cantik ayat tu. Betul, orang dulu tak pernah pakai pun. Ulama-ulama tutuk guru dulu tak pernah pakai pun cara tu. Jom kita belajar solat cara Nabi. Tak ada. Sebab macam mana seorang pun tak boleh dakwa ini solat cara Nabi. Tak boleh. Malah imam mazhab Hambali, Hanafi duduk bawah pusat, letak tangan je pun. Mazhab Syafi'i atas pusat yang selalu kita duk buat.
Imam Ghazali mazhab Syafi'i juga dekat tepi ni ha. Cengek ini. Ingat dulu kan? Sekarang dah banyak dah tak amal. Ada 3 4 benda dah tak nampak. Masa saya kecil-kecil dulu tahun 80-an, awal 80-an tu selalu nampak. Macam ni. Allahu Akbar. Dulu besar tak? Sekarang tak ada lah. Dia Allahu Akbar. Letak bawah dulu. Ada yang ambil wuduk sampai belakang ni. Sekarang tak nampak dah. Antaranya ni. Tak nampak dah. Sekarang semua macam ni. Bukan kata maksud Syafi'i betul dah tu. Maksud Syafi'i tak ada siapa boleh. Tak ada pendapat muktamad. Allahu Akbar tu bukan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Cuma nak bagi tahu dulu selalu kita tengok. Sekarang kita tak nampak dah. Orang mengaji lebih kitab Ihya, kitab Imam Ghazali dah kata kat sini. Kenapa kat sini? Sini hati deg jantung. Jantung ni liar. Liar sangat. Tak percaya, takbir terus merayap pergi mana-mana. Tak takbir tak merayap. Elok fokus. Takbir je semayang terus merayap. Hati kita liar. Maka kata Imam Ghazali, takbir tu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar ni, letak Allah Maha Besar tu kat tangan semua. Dekat hati kita, pegang dia, jangan bagi dia lagi. Sebab dia liar. Berangan macam-macam. Takbir je terus teringat semua. Tak takbir tak teringat. Pegang dia. Cara je pegang kuat-kuat ni. Pegang ni kuat-kuat. Biar kita rasa. Kita biasa letak je. Tak, ni tak. Imam Ghazali kata tekan bagi rasa. Rasa, kemudian ni letak dekat jantung tu dan tekan. Biar terik. Bila macam ni, letak lagi. Tapi kalau kan, macam misi biasa kita kan. Tu biasa. Pandai-pandai lah nak jaga hati, jangan bagi lagi. Jangan pergi London lah, pergi mana-mana lah ketika takbir tu. Kalau macam ni, dia akan tak lagi. Dia macam tak boleh pergi. So, kita ni. Kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pop, kita pegang. Maksudnya dalam hati kita, Allah Maha Besar. Yang lain semua kecil je. Bila Allah Maha Besar, yang lain kecil. Apa ni? Kerja banyak ni, kecil. Apa ni? Duit tak ada ni, kecil. Apa lagi? Semua. Anak sakit, kecil. Sebab Allah Maha Besar. Masa semayang je. Lepas tu buatlah, fikirlah balik. Masa semayang 5 minit je pun, pegang. Jangan pergi mana. Apa yang masalah kau? Apa masalah kau lagi? Bil tak bayar, kecil. Sebab Allah Maha Besar. Dan dah pegang hati supaya Allah Maha Besar. Itu yang ma fi qalbi ghairullah tu. Dalam hati tak ada melainkan Allah. Kurang-kurang ketika semayang. Pegang. Lengah lah jadi. Memang lengah pun. Kalau tak lengah, letak je. Semua tu ada pendapat para ulama dan tidak mutawatir. Tak ada ulama yang kata tidak gitu, yang ni kata tidak gitu, yang ni kata tidak gitu, yang ni kata gini, yang kata gini. Berlakunya 4 mazhab. Maka seorang pun tak boleh dakwa ini solat cara Nabi. Tapi sekarang kita biasa dengar. Tapi itulah, taklah salah berdosa, tak adalah. Cuma istilah tu tak cantik bila dia kata ini solat cara Nabi. Mari kita belajar solat cara Nabi. Ada maksud di sebalik yang kat belakang yang dia tak sebut, tapi faham-faham aja. Selain daripada ni bukan cara Nabi. Itu yang tak cantik tu. Kenapa tak salah? Sebab dia tak cakap selain tu. Kita je faham, siapa suruh kau faham gitu. Tapi dia adalah makna sebalik. Itu yang tak cantik. Habis macam mana? Belajar je. Jom kita belajar kitab sembahyang, musalli. Cukup. Cara Nabi, apa cara Nabi, semua cara Nabi. Tak payah kita nak mendakwa cara Nabi. Sebab semua sembahyang tu cara Nabi. Kalau kita mendakwa kat situ, tu yang dia ada. Tak cantik sikit lah. Wallahualam. Cukup? Tak cukup lagi? Tengok jam. Akan datang insyaAllah. Saya ada kelas lagi. Kita sama pula esok. Hari ni ganti. Tiba-tiba je pula ada ni. InsyaAllah akan datang. Kita akan sambung. Maka sembahyang tu dia ada rupa dia. Macam mana sunat aba'at tu. Kita tengok Maka adalah bagi sembahyang itu adalah baginya rupa yang zahir pada yang sempurna. Maka iaitu syaratnya seperti roh. Syaratnya seperti roh. Rukunnya seperti kepala dan badan. Dan sunat aba'an itu seperti anggota. Dan sunat hay'ah itu seperti bulu perhiasan. Ini perumpamaan para ulama. Sembahyang tu dia ada syarat. Dia ada rukun. Dia ada sunat hay'ah. Kalau kita ni, sunat hay'ah ni, kita ambil contoh sunat hay'ah ni, a'udzubillah, kan, wajjahtu wajhal ladzi fatara samawati wal ard kama sallaita ala Ibrahim subhana rabbil ala subhana rabbil azim. Itu dipanggil sunat hay'ah. Sunat, tak wajib tu. Kan? Rabbi fili warhamni. Apa lagi? Semua sunat-sunat. Angkat tangan. Allahu akbar, takbiratul ihram wajib, angkat tangan.
renggangkan tangan sikit sebagainya, dia panggil sunat hay'ah. Di sini sunat hay'ah ni perumpamaan aksesori. Kadang-kadang kita kata ni sunat aja. Bila kita ni sunat aja kita tak buat. Sebab kita kata sunat aja. So, kalau ikut perumpamaan Syekh Daud bagi ni, dia kata seumpama tak ada aksesori. Kalau badan tu macam ni. Bayangkan kalau orang tak ada kening, tak ada bulu mata, tak ada bulu mata, ni bulu mata, tak ada kening, tak ada misai, hidung straight. Hidung straight boleh hidup tak? Boleh. Ini bukan hidung betul, ni bukan tulang, bukan ni tulang lembik ni. Potong sini. Bibir tak ada yang warna merah, warna tak ada, straight dah. Cantik tak? Begitulah semayang tanpa sunat hay'ah. Tu je nak beritahu. Itu baru muka, tak cerita badan lagi. Cuba kalau tangan kita ni tak ada kedut ni. Ni kan ada kedut kan? Lepas tu kita boleh gini. Kalau dia straight je tak ada kedut, tak boleh kita buat gini. Terik. Okey, katalah tangan tak ada kedut-kedut ni. Pun dah seram tengok. Tak ada kuku. Semua aksesori tu. Tak ada kuku pun boleh hidup. Tak ada semua ni. Kat sini je dulu. Jangan ambil yang bawah. Sampai sini je. Straight aja. Pun dah seram tengok. Muka. Straight aja. Aksesori langsung tak ada. Semua tak ada. Ni tak ada. Tak ada kelopak mata pun boleh nampak, boleh hidup juga. Tak ada kelopak mata. Ni tak ada ni. Yang ada mata saja. Lepas tu, hidung tak ada. Sebab boleh bernafas tak ada hidung. Jangan ada lubang kan? Tak ada. Okey, tak ada telinga, tak ada. Telinga ni. Telinga tak ada tak apa. Yang penting ni gegendang. Jadi telinga tak ada. Cuba tengok, seram tak? Kalau kita rasa seram, semayang kita seram macam itulah. Kalau kita, tapi sah. Kalau kita tak buat sunat hay'ah, apa dia? Angkat tangan pun malas. Allahu akbar, betul? Rukuk, tak angkat tangan. Sami Allah liman hamidah. Memanglah sah. Tu kan rupa. Kalau buat perumpamaan baca saya dah kata gitu. Macam seram tengok. Tengok muka orang tu seram. Jadi kalau kita perumpamakan, tengok sembahyang tu seram. Sembahyang. Tapi sah. Orang jadi orang, tak mati orang tu. Sah. Walaupun sah, seram. Tiba-tiba sembahyang kita tu, yang kita bawa tu, yang hanya sembahyang kita kena bawa tu, nak mencegah perkara keji dan mungkar. Tengok pun seram. Itu akan datang. Rupa sembahyang. Rupa sembahyang. Lagi teruk, sembahyang tak ada roh. Tu. Syaratnya seperti roh. Macam mana kalau tak ada roh langsung? Maknanya semayang tu memang tak sah lah maknanya. Tak jadi orang. Kita berhenti dekat rupa semayang, kemudian maka adalah bagi semayang itu adalah baginya rupa semayang yang sempurna. Wallahu a'lam. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.